Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, Alhamdulillah wa syukurillah. So insyaAllah kita sambung lagi pada pengajian kita pada minggu lepas tu. Okay, kita dah masuk sikit bagaimana untuk melukis sudut yang mana jumlah dia lebih daripada 180. Okay, sekarang ni dia minta sudut lebih daripada 180, di mana 180 tu kita tak perlu kira dah. Kita tidak perlu kira dah 180 tu. Okay, yang kita kena kira sekarang ni adalah baki daripada 180 tu. Okay, so baki daripada 180 tersebut. So contoh macam mana dapat baki dia? 295 tolak 180, dapat baki dia 115. Maka 115 tu yang kita kena cari. Okey, tapi bukan yang kita cari dekat atas tu. Kita kena cari yang bahagian bawah dia. Okey. Tapi minta maaf ya sebab line slow. So dia punya lukisan Ustaz tu dia tak seteli dengan yang Ustaz ucapkan tu. Okey, minta maaf ya. Line kurang elok disebabkan hujan. So Ustaz nak beritahu sini adalah kita nak cari 115 tu. 115 degree, di mana kita kena cari bahagian bawah protektor. Okey, sebab atas tu tak boleh cari dah sebab dia adalah 180 darjah. Okey, so ini faham? Ada soalan ke Afan? Aidil? Ada. Okey, insyaAllah. Bagus, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita tengok dekat yang bawah tu Okey, latihan bawah tu dia perlukan protektor. Kalau boleh bawa keluar protektor. Okey. Okey, sekarang ni dia untuk soalan A dia minta 350. So kita nak cari 350 ke ataupun kita nak cari balance selepas dia tolak 180 tu? Kita kena 180. bagus. So contoh dia 180, kita dapatlah 170. So sekarang ni kita kena cari balance 170 tu daripada sini sampai sini, ya. Nak cari balance yang tinggal tu, iaitu 170 darjah dekat sini. Okey. Okey, seterusnya soalan B, 250 kita kena tolak dengan 180. Sebab apa? Sebab kita tak nak cari dah 180 tu. Okey, sebab 180 tu kita dah tahu dah dia ada dekat atas 180 darjah. Okey, yang kita kena cari sekarang adalah 250 tolak 180, iaitu berapa? 250 tolak 180. Ya, betul. Kaki atau kosong? 110. Bagus juga ini. Sekarang kita tengok jumlah yang sudut yang kita nak cari tu adalah 110 darjah. Okey. Dan yang terakhir tu di sana sambungan tu. Sorry, minta maaf. 210 sudut PQR. Okey. Kalau tengok sini PQR. Okey, kita tahu di mana dia lebih daripada 180. Oleh sebab itu kita tolak siap-siap. 180 tu 210 tolak 180. So balance adalah dapat 30. Okey, so kita tahu balance daripada tolak 180 tu adalah 30. Maka dekat sini kita buatlah iaitu point yang jatuh dekat R tu, ya. Iaitu 210. Iaitu dekat point R tu dia memerlukan 30 darjah lagi. 30 darjah lagi, okey. Okey, itu untuk kita kenal, kita cari
sekiranya sudut yang diminta tu lebih daripada 180 darjah. Okey. Sekarang ni ada soalan? Kalau ada soalan, beritahu Ustaz Tak ada. Okay, Masya Allah. Very good. Alright, seterusnya. Okay. Kini sekarang ni kita nak cari sudut elemen poligon sekata. Okay. Tak Sudut. keluar gambar dia. Keluar yang 210 lah. Yang atas je. Oh, okay. Terima kasih. Aidil. Sebab Oh, baru keluar. dia. Okay. Sorry line internet tak berapa kuat sangat. Saya minta maaf atas kekurangan kat sini. Line sebab hujan lebat kat sini. So, jadinya line kurang okay sikit. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada beberapa poligon. Okay, antaranya yang kita senang jumpa bentuk pizza. Bentuk pizza, okay. Iaitu segitiga kan, bentuk pizza ni. Segitiga. Lepas tu kita jumpa selalu dekat piramid. Okay. Siapa yang ada bukhar kan? Tahu tak bukhar? Bekas bukhar tu. Okay. Bekas pewangi tu, dia bentuk piramid macam tu. Ni pun dipanggil poligon. Kemudian siapa yang ada chalk ke ataupun yang ada snooker yang bola untuk susun tu, itu pun adalah poligon juga. Sama juga yang ni, meja ke ataupun sebarang bentuk. Okay, sebarang bentuk yang ada bucu, okay, yang kita kenal ataupun sama ada yang kita sedar atau tidak, dia adalah bentuk poligon. Sekarang ni kita belajar bentuk poligon di mana setiap poligon ada sudut dia. Ada kiraan sudut masing-masing. Maksudnya ini sudut ni ada berapa nilai dia. Mungkin boleh jadi sama sudut antara sudut ni, mungkin boleh jadi sama ataupun tidak. Okay. So dekat sini ni adalah kita punya antara contoh lah. Contoh poligon sekata. Okay, sekarang ni kita nak lukis segitiga pada petak segitiga sama sisi. Okay, so diberi kertas. Contoh ada soalan beri, disuruh kita lukis. Maka kita kena dia diberi daripada titik A kepada titik B adalah sebanyak 6 unit. Okay, tandakan titik A dan ukur 6 unit ke kanan dan tandakan titik B. Sambung titik terus menggunakan pembaris. Okay, tandakan titik tengah di antara titik A dengan B. So buat titik tengah. Kenapa nak bagi tahu titik tengah? Sebab dia ni adalah symmetrical. Kedua-dua belah ni mesti sama. Tak boleh tak sama. Okay. Kemudian selepas tu letakkan titik tengah protektor pada titik A. Okay. So letak pusat protektor tu mesti dekat A. Okay, pusat letak dekat titik protektor A. Letak dekat bucu A ni letak dekat pusat protektor. Kemudian ukur sudut titik A dan labelkan nilai sudut A. Kemudian baru kita ukur dia berapa yang kita nak. Okay, sekarang ni kat sini 60 darjah. Okay, ada 60 darjah, maka kita kena labelkan dengan nilai sudut A, ulangi untuk titik B dan C. Okay, kemudian dah dapat. Minta maaf ya. Ustaz silap. Ustaz tengok langkah keempat. Okay, langkah kedua dulu. Okay, tandakan titik tengah di antara A dengan B. Lukis garisan seranjang dari titik tengah. Maksudnya lukis garis putus-putus dekat titik tengah. Kemudian ukur 6 unit dari titik A dan titik B. A dengan B ukur 6 unit. Ni soalan dia lah. Sehingga menyentuh garisan tengah. Tandakan titik C pada titik persilangan. So yang ni pun 6 unit, ni pun 6 unit juga. Okay, segitiga sama sisi 6 atau 6. Okay, kat sini terdapatlah beberapa peringatan yang perlu diketahui lah. Maksudnya kena buat dengan betul-betul. Sebab kalau salah kira,
tagut garis ni dia akan pergi ke tempat lain. Jadi tak sama, tidak simetri. Okey, kenapa kena ukur 6 unit? Sebab kita nak bentukkan dia poligon sekata. Maksudnya ini sama panjang, ni sama panjang, ni pun sama panjang. Oleh sebab itu, kita cuba test guna protektor. Okey, kita cuba ukur dapat tak setiap sisi ni adalah 60 darjah. Dapat atau tidak? Okey, maka kalau kita ukur, dia akan jadi 60 darjah untuk ke setiap tiga-tiga bucu tu. Boleh? 60 darjah, 60 darjah dengan 60 darjah. Sebab apa? Dia segitiga sama. Dia poligon yang sekata. Okey, boleh? Setakat ni faham? Okey. So kalau mempunyai sisi yang sama panjang, nilai sudut juga adalah sama. Sisi dia sama panjang, maka nilai sudut juga sama nilai dia. Okey. Alright. So sekarang ni sepatutnya kena buat lah. Tapi Ustaz minta maaf, tak sempat nak sampaikan nota tu pada Aidil dengan Afain. Okey, insyaAllah nanti Ustaz akan cuba. Okey, sekarang ni tak apa. Nanti Ustaz akan suruh Aidil buat lah, dengan Afain buat. Okey, tandakan titik, sambung titik. Okey, so sekarang ni titik telah diberi. Okey, senang je, kita sambung je. Okey, sambung. Dapatlah bentuk segitiga sama sisi. Kemudian ukur dekat protektor berapa nilai bucu ni, maka kita boleh dia kadang-kadang tak sama. Nilai sini 64, tapi ingat antara nilai sini dengan nilai sini mesti sama, iaitu 64 darjah. Okey, mesti sama 64 darjah untuk segitiga tidak tepat. Okey, segitiga sama sisi tu dekat bucu, satu bucu je yang nilai dia berbeza. Yang dua bucu lagi adalah mewakili nilai yang sama. Okey, untuk contoh yang kedua, okey, dia bagi nilai tak sama. Ni lain, panjang ni lain, panjang ni pun berbeza. Maka kita akan dapati bila kita letak protektor dekat sudut bucu ni, okey, sudut protektor letak dekat bucu ni, sudut protektor letak bucu ni, mereka akan dapat nilai yang berbeza. Sudut mereka berbeza. Okay, saya minta maaf, dia lag sikit. Minta maaf ya. Contoh satu, contoh dua, contoh tiga. Contoh satu, contoh Contoh poligon. ya betul. Ini semua adalah poligon. Cuma beza dia kita kena cari bucu tu menggunakan protektor lah. Maksudnya kita kena letak protektor pusat protektor kat setiap bucu poligon tu. Okey, barulah kita tahu berapa nilai. Dan kita pun kena tahu macam mana kita nak letak protektor. Okey, contohnya kat sini, protektor kita mesti mestilah berada dekat tengah-tengah ni, kemudian baru kita kira. Dan waktu kira tu mesti dia mesti dekat tapak dia. Kita tak boleh letak protektor ni dah betul lah tengah-tengah, tapi kita kira kat sini tak boleh, sebab kita punya kesalahan mungkin boleh menyebabkan nilai dia berbeza. Sepatutnya kita kena letak macam ni.
cuba Aidil kira. Dapat tak? Ini macam mana nak kira dia? Okey. Macam mana? Okey, kalau macam ni, Aidil kena gerakkan protector Aidil. Maksudnya kita kena gerakkan protector. Kalau contoh ni ini pusat, ni mesti pusat protector. Kemudian kita letak protector dekat sini. Dan protector kita mesti berada dekat sini. Maksudnya kita mula start kira daripada tapak protector, daripada garisan ni yang kita pergi terus cari berapa nilai tapak atas tu. Faham tak maksud Ustaz Aidil? Dapat tak? Kat situ. Dapat tak Aidil? Ustaz? Okey. Dapat. Okey, so sekarang dapat ke nilai yang sama 50 darjah? Dapat. Okey, yang ni Aidil ni pun sama. Dia kena letak protector ni dekat tengah-tengah. Okey. Kemudian dia kena kira daripada bawah ni. Kemudian kira sampai dekat atas yang garisan yang atas ni. Okay, dari tapak dan kira garisan atas ni. Ni untuk yang 87 darjah tu. Dapat? Dapat tak Aidil? Dapat tak? Sama tak 87 darjah? Betul. Aidil, okey. Sama juga yang ni. Aidil kena letak yang ni protector. Okey, kemudian tapak sini. Okey, cuba kira. Dapat tak? Sama tak 43 darjah? Ingat, tengah-tengah protector tu mesti berada dekat bucu ni. Baru dapat nilai yang sama. Okey, boleh Aidil? Dapat tak? Dapat ke? Tak. Okey. Dia kena dapat 43 Aidil? Okey. Alright, so sekarang ni tadi segi 3. Sekarang ni kita tengok segi 4 pula. Segi 4 ni dia ada kena tahu ciri-ciri segi 4 ni. Dia ada segi 4. Dalam segi 4 ni dia mesti ada 4 sisi lurus. Dia ada 1, ada 2, ada 3 sisi dan ada sisi yang keempat. Okay, so kita ada 4 sisi. Tadi saya minta maaf ya, kurang internet Ustaz slow. So Ustaz Lukir pun dia tak nampak sekarang ni. Tak nampak kan Aidil? Tak nampak dia. Nampak? Okay. Nampak segi 4 aja. Okay. So okay, baik. So sisi lurus ni maksudnya dia ada apa? Dekat luar satu sisi, dekat tepi satu sisi, dekat bawah satu sisi, dekat tepi pun satu sisi. Nampak tak? Itu maksudnya sisi 4. Dan dia ada 4 bucu. Dan juga ada 4 sudut. 4 bucu dengan 4 sudut ni adalah satu benda yang sama juga. Bucu ni, yang ni, sudut ni, yang kita cari darjah kat sini. Okey. Okey, yang ni adalah sudut. Okey. Dan ni adalah tengah-tengah tu adalah bucu. Okey. Yang ni kita panggil sisi. Faham tak? Maksudnya dalam segi 4 ni dia ada 4 bucu. 4 bucu lah. Memang ada 4 bucu. Kemudian ada 4 juga sudut sebab ada 4 bucu. Okey, sudut daripada garisan ni dengan bertemu garisan ni. Kemudian kita ada 4 sisi juga. Minta maaf ya, dia memang slow sikit lah. 4 sisi. Nampak tak Aidil? Nampak Okey. Ziyad dengan Afan. Nampak ke Ziyad dengan Afan?
Afan nampak Ziad dengan Afan? Ziad nampak tak Ziad? Nampak. Tak. Oh, okay, bagus. Dia kurang jelas Ziad. Tak nampak langsung Ziad? Nampak sikit. Nampak sikit, okay. Okay, minta maaf ya, dekat kawasan Johor Bahru ni dia hujan, so internet dia lambat sikit. Okay, so dekat sini ada latihan juga. Nanti Ustaz bagi nota. Okay, kita tengok latihan pertama. Melukis, cara nak lukis je. Okay, lukis 4 kali, lukis segi 4. Okay, lukis segi 4 yang sama. Kemudian kita letak protector dekat pusat ni, dekat pusat bucu. Okay, baru kita kira daripada sifar tapak ni, tapak protector, dan kita bawa naik atas sehingga jumpa bertemu dengan garis lurus yang atas tu. Maka cuba kita tengok nilai dia berapa dan kita pastikan bermula dari sifar dan sehinggalah dia bertemu dengan garisan lurus atas tu. Minta maaf ya, dia kalau lambat sikit tu mesti nampak tak? Dia mesti jumpa dekat line atas tu. So baru kita kira dia adalah sudut dia adalah 90 darjah. Maka kita kena buatlah satu-satu. Yang ni pula cuba ukur berapa, yang ni pun cuba ukur berapa, yang ni cuba ukur berapa. So maka kita akan dapati bahawa semua sama. Okay. Ya, itu di. Sorry. Dia akan dapat nilai sama 90. Semua 90. Dapat. Betul. Semua 90. Ya, yes. 90. Betul. 90. Dia dapat. Okay, sini pun sama juga. Okay, yang sebelah tu ya, yang Aidi nampak tu pun sama 90 darjah. 90 darjah. Okay, sekarang ni yang ni. Okay, Ustaz nak Aidi cuba kira. Yang apa tadi 4. Oh, sorry. Ni yang ni trapezium. Dia memula asal cuba kira berapa dia punya sudut. Okay. Yang atas 1, 2, 3, 4. 125. Okay, nombor satu dulu. Okay, yang atas tu sudut berapa sudut dia? Okay. 10. Berapa? Atas tu sudut dia. 125. Okay. 115. 105. 125. 125 atas nombor satu tu Sebalikkan protektor dia. Sebalikkan. Okay. Kalau protektor tu dia kena mula dari sini. Okay. Okay. So dia kena kira daripada sini mesti kosong. Kemudian pergi sampai ke sini. Cuba cari berapa nilai dia. Okay. Kemudian Aizah akan dapati berapa nilai dia adalah dapat tak berapa nilai dia? Okay, ni mesti kosong. Yang dekat tapak tu mesti mula dari kosong. Kosong. Kalau dia dapat percaya nilai dia,
Maka insyaAllah 2, 3, 4 pun dia akan dapat jawapan. So, Bukan Ustaz ada. bukan 180 bukan Dia bukan 180. Dia kita kena maksudnya Ustaz, dia kena gerakkan protector tu. Okay, maksudnya kita buat macam ni. Ni protector. Maksudnya protector kita boleh sengit. okey, dah buat macam tadi dah, mesti dalam gambar tadi. So buat boleh. 75 ini kosong. Okay. Yang belah 2 tu dia tulis kosong. Okay. Yang belah 4 tu 35. Berapa jawapan dia? 75. Okay. Yang lain betul ke? Afan betul tak Afan? 75. Betul. Masya Allah, bagus. 75. So jawapannya adalah okay. Boleh tak Aidil, Afan? Boleh. Okay. InsyaAllah yang ni senang je. Yang ni kita dah masuk bentuk lain pula. Tapi masih lagi segi 4. Okay. Cuba try buat yang ni. Masih lagi segi 4 Okay, sebab apa? Dia segi 4 ni mesti ada 4 sisi, ada 4 bucu dengan 4 sudut. Okay. Sekarang ni cuba cari yang pertama. Pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa dan keempat berapa? Apa sama ya, Afan? Pertama. Sudut yang pertama. Yang pertama tak? Tak keluar nombor ni. Yang pertama. Sorry. Minta maaf. Dia lambat sangat internet Ustaz. Minta maaf ya. Okay. Yang pertama tu yang paling atas sekali tu. Yang bulat tu. Yang Ustaz buat bulat tu. Baru keluar. Baru keluar. Okay. So yang pertama tu cuba cari berapa nilai. Dapat je terus beritahu Ustaz berapa dia. Apa sama? Berapa? 82. Okay, 82. Okay, yang nombor 2. Semua 100. Okay. Yang ketiga. Ziad dapat tak Ziad? Ziad ambil protektor, lepas tu ukur gambar ni. Dapat tak sama macam ID dapat? Okay. Okay.
Okay. Ustaz yang ulang balik. Yang ni 73. berapa? 73. 72. 7? 3. Okey, 73. Okey. Sudut yang keempat. Berapa? Kalau 3 kosong tu kat nombor 4. Kalau 4 kosong tu kat nombor 3. Okey, pandai. Bagus. Soalan yang bagus. Okey. Kalau 3, kosong tu dekat nombor 3. Macam ni. Kemudian kita kira daripada sinilah kosong. Kita kira kosong dekat sini. Kemudian kita tarik sampai ke garisan, bertemu garisan atas tu. Okey, kalau untuk yang nak cari nombor 4 tu, okey, projector mesti dekat tengah-tengah pusat projector dekat nombor 4. Okey, kemudian daripada sini mesti kosong. Okey, kemudian ambil kosong dari sini sampai ke line yang bertemu line yang atas tu. So pada situ kita cari berapa dia punya sudut. Faham tak maksud Ustaz Aidil? Faham Ziad? Okey, so yang 3 tu betul ke 73? Salah. Okey, so berapa jawapan dia Aidil? Tujuh. 107. Okey, yang nombor 4. Lima. Apa? 100? 5. 105. Okey, sekarang kita cuba tengok betul tak jawapan dia. Masya Allah. Sikit lagi nak betul, tak apa. Tapi memang hampir nak tepat, ya. Saya rasa hampir nak sama je. Okey. Mungkin ada beberapa silap kat situ, tapi tak apa. Aidil tahniah. Okey. Mengira. Nanti Ustaz akan bagi nota. Nanti Aidil tengok, boleh? Okey, ini untuk segi 4 sama dengan segi 3. Segi 4 sama dengan segi 3. Kita belajar segi 4 sama dengan segi 3. Sekarang ni untuk hari Rabu, Selasa insya-Allah kita akan masuk bagaimana untuk kira pentagon pula dengan hexagon. Okey? Kita akan kira bagaimana untuk mencari sudut pentagon dengan hexagon. Okey? Okey, insya-Allah. So, setakat ni ada soalan? Aidil, Afan? Ada sebarang soalan untuk cara nak kira segi 4 dengan segi 3? Tak ada. InsyaAllah nanti Ustaz akan upload dekat YouTube. InsyaAllah nota pun Ustaz akan bagi secepat yang mungkin. Nanti bolehlah sama-sama membuat ulang kaji sedikit. Okay, so insyaAllah kalau tidak ada apa-apa, maka segala yang baik tu, segala yang bermanfaat itu semua datang daripada Allah. Dan segala kekurangan kelemahan tu semua datang daripada Allah juga. Tetapi melalui diri Ustaz.
Dan Ustaz minta maaf atas keterlibatan Ustaz dalam menyampaikan ilmu. Okey, insyaAllah kita akhiri kelas kita pada petang ini dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.